Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera diucapkan kepada para penonton di Next Step TV dan juga di Next Step TV Malaysia yang bersama kita pada ketika ini. Dan respon pada minggu ini, kita akan bawakan sekali lagi kepada anda di antara figura yang sangat popular di Next Step ini. Untuk kami ketengahkan, hari ini isunya agak berbeza, iaitu di mana banyak suara-suara yang kini sudah bermula berbunyi, tentang beberapa kelemahan dalam tadbir urus negara kita ini. Dan kita akan mendapatkan respon daripada yang berbahagia Dr. Abu Hafiz Salahuddin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Al-Quran dan Sunnah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Doktor, sihat hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Terima kasih sihat. Doktor kerana sudi bersama dengan kita sekali lagi untuk respon. Dan yang berita baiknya adalah untuk respon kali ini special untuk Doktor. Durationnya agak panjang sedikit. Baik, Doktor, kalau kita lihat banyak suara-suara yang telah pun mula berbunyi tentang tadbir urus negara. Di antara mereka ada yang menyuarakan tentang kelemahan-kelemahan tertentu yang perlu diperbaiki. Okey, rancangan ini sebenarnya, dan saya juga berhasrat untuk bersama dengan doktor pada minggu ini bukanlah untuk orang kata condemn semata-mata, bukan, tetapi berniat baik dan telus untuk memastikan bahawa suara akar umbi itu didengar oleh pihak yang para petinggi yang berada di Putrajaya. Kalau kita lihat doktor, apa yang disuarakan oleh mereka sama ada di laman sosial ataupun cakap-cakap di kedai-kedai kopi sekalipun, yang perlu diambil kira di mana mereka mula mempertikaikan tentang peranan yang dimainkan oleh JECOM dan juga penerangan atau lebih dikenali sebagai Kementerian Komunikasi dan Digital, kita sebut di sini sebagai KKD, doktor, dalam menangkis fitnah dan juga naratif yang dibawa oleh mereka di luar sana. Respon pertama daripada doktor, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Zawazi dan para penonton sekalian. Pertama-tama saya ingin recap balik dalam beberapa bulan yang lalu tatkala saya dijemput dan untuk memberikan sedikit pandangan saya berkaitan dengan isu politik bangsa, politik agama dan ekstremisme berkaitan keduanya itu. Saya sudah sebutkan bahawa hal ini bakal terjadi, iaitu kelemahan dan juga keperluan untuk diperbaiki dalam banyak sudut jentera penerangan. Maka apa yang kita bimbangi bersama telah pun berlaku, dan suara dan teguran awal kita itu nampaknya tidak diambil ambil perhatian secara serius oleh pihak-pihak yang berkepentingan ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab di Putrajaya ataupun di peringkat kerajaan pusat. Maka hal ini memang sama sekali semakin memburuk, tidak menjadi lebih baik, kerana pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun KKD ini setelah dijenamakan semula, saya tidak pasti adakah kerana perkataan penerangan tidak ada di situ ke, sebab sebelum daripada ini kementerian, nama rasmi kementerian itu juga tidak ada penerangan kan. Tapi mungkin perkataan komunikasi itu untuk berkomunikasi dengan rakyat, berkomunikasi dengan kerajaan, di dalam kerajaan dan yang lain-lain itu tidak berfungsi dengan baik. Dan saya ingin tegaskan di sini bahawa perbincangan kita adalah untuk memberikan masukan, memberikan input supaya ianya menjadi lebih baik. Dan saya mohon kepada mereka yang berada di puncak kuasa itu tidak melihat kepada kritikan, pandangan, nasihat itu sebagai satu unsur permusuhan. Kerana saya fikir dan saya percaya Next Step dan banyak lagi channel-channel persendirian yang menyokong kerajaan perpaduan ini, bahkan sebelum daripada PRU 15 itu pun, adalah sangat-sangat signifikan di dalam memberikan pemahaman, menambahkan sokongan kepada, khususnya kepada koalisi Pakatan Harapan ketika itu. Maka saya katakan bahawa Kementerian Komunikasi dan Digital perlu untuk benar-benar tidak sahaja menunjukkan gambar bahawa bermesyuarat dengan pihak itu, bermesyuarat dengan pihak ini, dan ini termasuk juga, saya akui ianya adalah salah satu daripada kritikan yang tajam dan keras kepada JECOM, kepada Jabatan Komunikasi Community yang dilihat sebagai tidak berfungsi seperti mana yang telah pun berjalan ataupun berfungsi di zaman UMNO Barisan Nasional yang dinamakan dulu sebagai JASA dan kemudian dijenamakan semula di bawah pemerintahan Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai JECOM. Oleh yang sedemikian, saya tidak tahu apa perancangan yang khusus. Saya yakin di peringkat JECOM mereka akan katakan bahawa mereka bukanlah sebagai satu berfungsi seperti Kementerian Kepenerangan. Mereka ada
ada bidang kuasa dan tugasnya begitu. Pun begitu, itu tidak memberikan satu ruang yang sangat sempit untuk mereka bertugas ataupun berfungsi dalam menjawab banyak perkara-perkara yang sepatutnya dijawab dalam jangka masa yang cepat. Saya punya satu pendirian dan juga satu Ya. kepercayaan bahawa apa-apa isu yang sangat kontroversi, khususnya yang boleh memberikan impak kepada sokongan orang Melayu dan Islam, kerana ini adalah masalah dia. Kenapa saya katakan Ya. pada orang Melayu Islam? Kerana masalah dalam kerajaan perpaduan ini dan juga sebab jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan 2018-2020 itu kerana unsur Melayu Islam itu digunakan secara begitu melampau, dan itu telah pun dijadikan satu justifikasi kepada pihak yang menjatuhkannya itu untuk menukar kerajaan dan untuk menjadikan Malaysia lebih baik, kata mereka. Sebab itu kita perlu sama-sama akui masalah yang terbesar, defisit terbesar di dalam kerajaan ini adalah kononnya sokongan dan juga membantu orang Melayu Islam. Maka dengan memberikan kesamarataan terhadap isu yang muncul dalam semua bangsa, merentas bangsa dan agama, kita juga perlu memberikan fokus kepada Melayu Islam kerana ini telah terbukti menjadi sebab mereka ingin menggugah, mengganggu dan menjatuhkan kerajaan. Namun di dalam Kementerian Komunikasi dan Digital, unsur agama dan juga bangsa itu yang ingin dibincangkan secara lebih jalan tengah itu hampir tidak muncul. Saya fikir saya telah pun menulis, memberikan komentar di Twitter saya, di Facebook saya berkaitan dengan panggil tokoh-tokoh agama yang beraliran yang tengah dan juga yang mungkin pro kepada kerajaan perpaduan ini untuk berbincang terhadap isu-isu agama pada setiap Jumaat, pagi Jumaat. Saya pernah sebutkan sebelum daripada ini, tapi berbulan tidak ada, dan alhamdulillah ia baru bermula, iaitu pada Jumaat yang lalu dengan dijemput Ustaz Nik Omar. Namun setelah daripada dimarahi, sebahagian perkataan ada menggunakan dan berbagai yang lain, takkan terpaksa untuk tunggu orang mengamuk dan marah macam itu baru setiap kali ketuk baru nak bergerak, setiap kali ketuk baru nak bergerak. Anda dilantik di situ, dibayar dengan bayaran yang bukan murah. Saudara Zawazi, bukan murah. Dengan jawat, dengan gajinya, dengan allowance-nya, dengan facilities-nya, masuk dengan bermacam-macam. Kalau nak sebutkan kata menteri, sebab dahulu pun kita kritik benda yang sama. Ini ada yang saya suka untuk puji juga kepada para penyokong kerajaan perpaduan ini. Mereka tak pilih bulu, bukan kerana kawan maka disenyapkan mata, dipekakkan telinga. Kawan tak kawan, tak bekerja dengan benar, alhamdulillah semua bangkit dan juga melawan ataupun memberikan kritikan secara tajam. Dan itulah yang saya boleh simpulkan secara awal, iaitu bagaimana KKD, Kementerian Komunikasi dan Digital, yang dilihat, saya tidak katakan salah, tetapi tidak seimbang. Pemberian fokus dari menteri dan juga kementerian itu kepada unsur digital, kepada 5G-nya, itu bagus. Penurunan kepada harganya untuk coverage yang lebih baik, itu adalah sangat diperlukan dan sangat bagus. Tetapi jangan sehingga mengenepikan, sama sekali tidak bercakap berkaitan dengan menjawab serangan-serangan musuh kepada kerajaan perpaduan itu melalui cara yang baik. Saya dulu juga lontarkan bahawa isu agama dan bangsa ini dilontarkan oleh PAS secara sahala. Mereka sebut dalam kuliah ke, dalam khutbah ke, ataupun dalam tulisan mereka dengan melontarkan dengan seteruk-teruk lontaran. Apa yang Kementerian Penerangan boleh buat, iaitu memanggil mereka dan dipadukan bersama dengan wakil pada pihak kerajaan yang boleh menjawab. Yang boleh menjawab dengan, jangan pergi panggil yang dia pula kena lipat ketika mana live tu. Kan? Jadi panggil mereka untuk berhadapan. Berhadapan. Maka ini bukan, saya ada pengalaman ketika mana bersama dengan rakan-rakan di Pejabat Menteri Agama 2018-2020 itu untuk memanggil wakil-wakil PAS untuk muncul di TV Hijrah. Saya dan kawan-kawan berhubung dengan lebih daripada 10 orang ketika itu wakil daripada PAS, dan mereka tidak hadir dan mereka bagi alasan berbagai-bagai. Kerana ingat, kita perlu untuk membudayakan anda menyebutkan sesuatu, mendakwa sesuatu, berani bertanggungjawab, berhadapan bersemuka, dan biarkan ramai ataupun penyokong anda ataupun orang yang berada di atas pagar itu menilai apa sebenarnya bukti yang anda cuba untuk sebutkan ataupun cuba lontarkan. Dan percayalah,
perkara itu akan memberikan manfaat kepada kerajaan perpaduan ini. Kalau nak dilihat unsurnya adalah pilihan raya negeri, kalau nak Ya. dilihat dari pilihan negeri, itulah antara platform terbaik. Kerana orang yang berada atau pengundi berada di atas pagar itu ada yang menganggap bahawa sumber agama ataupun pemahaman agama yang tertepat itu adalah daripada PAS, sebagai contoh. Ya. Dan itu selalu memberikan pandangan satu hala. Panggil mereka, benarkah apa yang anda faham itu daripada Quran dan Sunnah? Benarkah ayat Al-Quran dan hadis itu difahami oleh para ulama dan para salaf seperti mana yang anda konklusikan? Maka inilah yang gagal, masih gagal dan masih lagi belum sepenuhnya bangun daripada tidur, ataupun mungkin tak sepenuhnya bangun daripada honeymoon lagi, berbulan madu kerana menjadi kerajaan, mendapat jawatan itu untuk bergerak dengan seagresif mungkin di dalam jawatan dan kapasiti mereka. Baik, bercakap tentang agresif, Doktor. Dan kalau kita lihat bagaimana tim ini diberikan gaji, sebagaimana Doktor katakan, bukan sedikit untuk memastikan bahawa wadah kerajaan penerangan diberikan kepada rakyat dan sebagainya. Setujukah Doktor kalau saya katakan bahawa ramai rakyat di luar sana mengatakan bahawa KKD dan juga JECOM ini dilihat tidak menunaikan peranan secara holistik, terutamanya apabila melibatkan tentang isu agama, bangsa dan juga perkauman yang dimainkan oleh pihak sana. Tetapi ada juga jawapan yang dikatakan bahawa JECOM agak terhad untuk melakukan sesi program dan sebagainya kerana mendakwa tidak cukup dana atau bajet. Kerana didakwa bahawa mereka hanya mendapat bajet pengurusan sahaja. Apa yang respon Doktor tentang isu ini? Okey, jujurnya memang sebenarnya bila saya berkomunikasi dengan ketua pengarah JECOM, itulah hakikatnya, dan ia tidak mudah, dan kita tahu untuk memanggil orang dan memobilisasi semua pihak ini, ia adalah memerlukan kewangan, dan ini perlulah dibawa oleh ketua jabatan kepada pentadbiran supaya mereka boleh bergerak. Namun di sana adanya satu solusi yang cukup baik yang boleh untuk digunakan, Saudara Zawazi. Kenapa tidak boleh dipadukan keseluruhan jentera-jentera penerangan? Kenapa tidak boleh dipanggil wakil yang diketuai mungkin Stratcom daripada pejabat Perdana Menteri, letakkan satu chain of command, okey, untuk semua orang menggunakan. Kalau tidak boleh, mungkin sebagai JECOM sebagai satu hanyalah digunakan sebagai mediator, orang tengah, okey, dan kemudian digunakan tempat ataupun kemudahan daripada KKD. Yang ini bukan bercakap tentang politik, ya. Bukan cakap tentang politik, parti politik. Kita bercakap tentang politik kenegaraan. Iaitu apabila digunakan isu agama dan bangsa untuk merosak, untuk membakar, untuk merosak, menjatuh dan menjahanamkan negara ini bukan lagi isu parti politik. Ini adalah isu politik kenegaraan. Maka kita boleh gunakan. Sebab ada dua perkara. Pertama, ini akan lebih memudahkan dan menjimatkan kos. Kalau kita boleh kumpulkan keseluruhan kemudahan, keseluruhan bajet daripada yang lain, kita consolidate secara baik, maka ia boleh digunakan. Satu. Yang kedua, kenapa saya katakan perlu ada chain of command yang jelas dan baik? Sebab saya kesian apabila saya memerhatikan. Saya juga tidak, sebab saya bukan dalam bidang latar belakang dalam bidang ekonomi dan kewangan secara detail. Isu berkaitan dengan KWSP, Saudara Zawazi. Saya tahu ramai di kalangan cyber trooper ataupun aktivis-aktivis digital yang menyokong kerajaan ini cuba untuk mempertahankan kerajaan apabila wujudnya cadangan berkaitan menggunakan atau mencagarkan simpanan KWSP untuk mendapat bantuan ataupun pinjaman daripada bank. Ada pihak yang mengaku bahawa telah pun membuat semakan pada beberapa kementerian, telah pun membuat semakan terhadap pegawai-pegawai khas, pegawai-pegawai rasmi daripada kementerian-kementerian terlibat. Setelah dia kumpulkan secara ini maklumat-maklumat yang sah sepatutnya, dia tulis, tiba-tiba pejabat yang sama ataupun pejabat yang lebih tinggi daripada itu telah pun menafikan, dan KWSP pun menafikan. Tak jadi malu dia. Yang ini yang menyebabkan sebenarnya apa chain of command yang berlaku? Siapa yang nak berikan maklumat? Kenapa anda tak boleh bagi maklumat secara cepat? Kenapa tak boleh Ini yang antara masalah terbesar. Pertama, kalaulah kita ada sekalipun, Saudara Zawazi, kita ada pun bajet tersebut, kita boleh panggil orang untuk menjadi sebahagian daripada juru cakap ataupun dalam bahasa Indonesia yang selalu digunakan jubir, juru bicara kepada kerajaan. Setiap kali keluar, macam saya kata, saya percaya macam ni, setiap kali satu isu kontroversi keluar, dalam jangka masa sejam, pihak berwajib mesti memberikan respon dan lebih pada sejam. Kena cepat. Sebab lebih daripada sejam, ia akan dianggap fakta oleh masyarakat maya. Tetapi itu tidak pernah berlaku. Tidak pernah berlaku.
Dan ini antaranya kenapa anda tak boleh untuk ada satu dedicated, tapi Mia, kita ada unit UKK di setiap kementerian. Kenapa anda tak boleh begitu responsif? Anda tahu untuk menjadi alert dalam 24 jam. Okey, kalau ada isu ini mesti mendapatkan maklumat daripada kementerian anda kena salurkan melalui pusat komunikasi itu supaya kita boleh tahu inilah jawapan paling tuntas. Inilah yang akan perlu dijawab. Ini adalah salah. Apa faktanya? Sebab kita adalah wakil. Kalau ialah kita sebagai bukan penjawat awam, bukan wakil daripada kerajaan, kita tak boleh menama dirikan kita, mengatasnama dirikan kita itu sebagai wakil kepada kerajaan. Tak boleh. Tapi anda yang dilantik itu takkan nak selamanya jadi seat warmer. Ya. Takkan selamanya untuk menjadi seat warmer. Anda dibayar oleh dengan cukai negara, dengan cukai rakyat, dan kemudian bila ditegur supaya diperbaiki, bahkan saya beritahu saudara Zawazi pun mungkin sedar, ramai yang hendak pun membantu secara pro bono. Ya. Ramai pun nak membantu sebab mereka telah pun ada kerjaya yang sangat tenang, yang sangat menjamin diri mereka, bahkan lebih banyak mungkin gaji mereka di luar sana. Tapi mereka ada follower di media sosial untuk mereka tulis ataupun untuk mereka ulas. Tetapi isu terbesar adalah macam mana nak dapatkan info yang sahih, mendapatkan info yang tepat supaya mereka boleh untuk membantu mencanai perbincangan itu di luar dengan lebih baik. Bila dia tanya, oh jangan bantu, jangan ganggu, kami sedang bekerja. Takkan macam tu cara awak bekerja. Masa ini yang menyebabkan ramai yang geram, ramai, dan janganlah tak kala nanti apa yang berlaku pada 2020 itu berulang, barulah ingin kembali dan juga untuk berbincang apakah strategic movement yang kita boleh buat kan. Anda sedang berada di tampuk kuasa. Anda mempunyai sumber kuasa. Anda mempunyai jentera. Dan bajet-bajet itu boleh diusahakan dengan cara yang baik dan juga cara yang legal. Kenapa? Betul, saya tahu akan ada masalah-masalah yang lain. Anda ada jentera, anda ada pasukan, anda ada pegawai, bukan seorang, ada ramai. Panggil dan bincang dan dedikasikan mereka selama mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan. Bagaimana untuk ni? Kerana yang menaikkan, yang memastikan kerajaan ini tertegak pada pandangan saya adalah bukan kerja satu orang, bukan kerja 2 orang. Ia berpasukan yang seluruhnya. Dan ada pihak yang memerlukan bajet, ada pihak yang tak perlukan bajet, dan pergi berjumpa mereka dan bercakap secara terus terang. Jangan berlapik-lapik yang itu dan yang ini. Sudahlah dengan gaya politik lama yang cuba untuk menipu dalam menikam dalam senyum, menipu dalam ketawa. Jangan. Berikan terus terang apa masalah dia. Okey, macam isu berkaitan dengan berkaitan dengan hartal doktor kontrak dan juga Kementerian Kesihatan. Sampai saya pun kalau katakan saya ramai kawan-kawan yang menikah dan saya bersimpang siur ketika berlaku hall di kementerian lain cerita, jawapan di dalam Dewan Rakyat lain, jawapan timbalan menteri dalam Dewan Negara lain, dan akhir sekali saya kata hampa ni memang cari nahas. Benda yang semua orang dan tak ada kesepaduan di dalam memberikan jawapan. Gunakan teks yang sama. Kenapa yang ini jawapan lain, yang itu jawapan lain, kan? Dan dahulu kita menyokong mereka seperti mana ialah pihak kerajaan Pakatan Harapan dahulu pembangkang selepas daripada 2020 dan sebelum daripada menyokong Dr. Hartal ini mendapatkan hak mereka. Tiba-tiba mereka menjadi kerajaan, berbeza pula. Dan itu takkan kita, saudara Zawazi, kita tak adalah walaupun kita ni sokong mungkin minta supaya kerajaan ini kekal sampai 2015 untuk dinilai kembali oleh kerajaan. Takkanlah kita ni nak bermuka-muka jelas sangat tak sampai setahun lagi. Takkan benda yang salah kita kerana ini adalah kawan kita, kita tetap untuk jadikan dia betul. Takkan benda yang betul kita nak tukar dia jadi salah. No, yang salah. Kita pun tak maki. Dalam program kita yang berbincang ini pun kita tak maki hamun, kita tak caci medak, kita ingin memberikan kesedaran. At the end of the day, you are a public servant. Anda adalah penjawat awam, termasuk juga dengan menteri ini. Selama mana anda digajikan melalui negara, digajikan melalui ini, anda patut bertanggungjawab dan mendengar masukan-masukan kita. Adakah masukan kita, saya dan yang lain-lain itu tidak ada asas? Ada asas yang dan ini yang kita ingin senantiasa mengingatkan supaya dapatkan balik kekuatan seperti sebelum pilihan raya. Bagaimana tersusun, bagaimana cantiknya media dan penerangan.
tapi apabila berada di tempat kuasa itu, dia jadi, macam saya tekan tadi, mungkin honeymoon tak habis lagi. Ke bagaimana, wallahu ta'ala alam. Tapi doktor, kalau kita lihat apa yang berlaku dalam masa 5 bulan pentadbiran kerajaan perpaduan ini, kalau bercakap tentang orang kata apa, teguran, kritikan daripada rakan-rakan penyokong sendiri, kalau kita lihat, kalau kritikan itu datang daripada pembangkang, itu merupakan satu perkara biasa. Malah ramai di antara kita yang menganggap bahawa ia hanya sekadar semak dan imbang. Tetapi apabila ia datang daripada penyokong anda sendiri, mereka yang mendokong anda selama ini, saya rasa ia lebih berbisa dan berkesan. Okey, bab kata orang, kalau kita ditegur oleh musuh atau dikritik oleh musuh, kita rasa biasa. Tapi kalau kita dikritik oleh adik-beradik sendiri, kawan baik sendiri yang menjadi cerminan kepada kita, ia adalah lebih sampailah orang kata kan. Apa yang doktor nak katakan kepada mereka di luar sana, kalau sekiranya anda rasakan ada sesuatu kesilapan yang dilakukan oleh kerajaan pada ketika ini yang kita sokong, apa yang perlu mereka lakukan? Pertama, hargai rakan yang benar-benar jujur untuk memberikan pandangan tatkala anda berada di tampuk kuasa. Kita ada pilihan, ada rakan-rakan kita berada di tampuk kuasa, kita ada pilihan untuk memberikan nasihat, memberikan kritikan dan juga untuk mengampu. Sudah pasti kalau dengan mengampu itu manfaatnya lebih besar daripada kritik. Ya. Bila orang tu mengampu, ini bagus, ini tak ada cacat celah, ini yang itu ada kemungkinan bolehlah dipertimbangkan, dilantik ke sana sini. Kan? Tapi kita mengambil jalan yang benar-benar jujur, insya-Allah bagi pandangan saya, jujur untuk memberikan nasihat, ubah benda ini. Kerana kita telah ada pun pengalaman sebelum daripada ini. Anda tak buat begini, anda jadi lemah dan lemah gemalai macam ni, anda akan dapat kesan yang konsekuensi yang kita telah pun pernah lalui dahulu. Maka nasihat saya untuk jangan terbuai dengan pujian dan jangan terbuai dengan semua laporan-laporan baik semata-mata. Kerana anda tidak akan menjadi lebih kuat dengan puja-puji. Anda akan lebih kuat dengan memastikan kelemahan anda itu ditutupi, kelemahan anda itu diperbaiki. Oleh yang demikian, pastikan untuk menilai semula, menghargai mereka yang memberi nasihat kepada anda untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Dan sekiranya anda tak mau ambil dan ia gagal dan jatuh kerajaan, anda yang berada di kursi-kursi itu pun tidak mendapat jawatan lagi dah. Pastinya. Jadi, anda untuk berfikir terhadap nasihat dan juga masukan yang ingin diberikan ataupun the whole government runtuh dan semua orang rugi. Banyak benda yang boleh buat. Ada isu berkaitan dengan tuduhan macam-macam. Ada dah tindakan diambil, ada dah yang dilakukan, tapi tak keluar, tak nampak secara besar-besaran di media kerajaan ataupun tidak disalurkan melalui media-media alternatif, tak ada. Dan betul boleh untuk berkongsi benda-benda yang bagus. Ada tu orang kritik berkaitan dengan Jcom berkaitan dengan penggunaan bahasa, kan, silapan ejaan, itu bagus. Jangan kata tak bagus. Kalau tanya pada saya, itu bagus. Itulah memberikan info dan maklumat. Tapi ia jadi tidak seimbang. Ada kerja lain yang anda tidak tertunaikan lagi, tapi fokusnya kepada benda lain. Memang cari maki orang. Bahasa dia. Memang minta sangat-sangat. Tapi oleh yang demikian, janganlah untuk sekadar memberikan alasan, bergerak. Dan saya percaya KKD, ke Jcom telah ada, bukan saya seorang. Puluhan dan ratusan orang telah pun memberikan komentar, sama ada kepada menterinya, sama ada pada ketua pengarahnya, yang berjumpa dan memberitahu secara baik dan secara kasar, secara tertutup dan secara terbuka. Oleh yang demikian, jangan sama sekali untuk berpuas hati. Dan susun secara strategik. Dan ramai orang boleh memberikan pandangan dan nasihat itu. Dan itulah yang saya ingin sampaikan kepada mereka. Dan jangan sama sekali ada rasa angkuh. Jangan ada ego bahawa ini adalah tempat aku sahaja. Tak. Ini akan memberikan manfaat dan mudarat juga kepada negara keseluruhannya. Baik. Doktor, respon juga saya nak minta daripada doktor tentang kekecewaan akar umbi. Kebelakangan ini kalau kita lihat stesen-stesen TV utama, saya sebutkan di sini RTM sebagai mainstream media yang memainkan peranan untuk orang kata apa, memberikan penerangan tentang kerajaan dan sebagainya. Tetapi amat mengecewakan apabila ada di antara program-program yang diletakkan di dalam RTM memanggil mereka yang
dikenali sebelum ini sebagai pengkritik tegar kerajaan, dan itu sedikit sebanyak mengguris hati kepada para penonton, apalagi kepada para penyokong kerajaan pada ketika ini. Tidak dinafikan juga ada juga di antara agensi-agensi kerajaan yang sebelum ini memanggil moderator ataupun ahli panel yang mereka dicap sebagai walaun dan sebagainya. Maaf kalau saya katakan di sini bahawa tiada sebarang orang kata apa, pemasangan peribadi dan sebagainya, tetapi apa yang kita lihat dalam media sosial apabila ianya dikecam dan dikritik oleh sahabat-sahabat kita, tiada sebarang jawapan yang dilihat konstruktif untuk memastikan bahawa kepuasan hati itu dapat dilihat, dirasai oleh mereka yang mengkritik. Malah mereka akan lebih terus mengkritik kerana dilihat tiada sebarang perubahan yang berlaku. Dan adalah sangat benar dikatakan bahawa sesuatu yang berlaku dalam komunikasi, jika ianya tidak diletakkan orang yang betul, maka akan jahanamlah sesebuah kerajaan itu. Doktor, respon. Silakan. Baik. Saya kira untuk memanggil seorang pengkritik kerajaan ke RTM itu baik. Sebab pengkritik tapi dia perlu berada bersama dengannya adalah wakil dan juga juru bicara daripada kerajaan. Betul. Kerana ini adalah platform kerajaan, satu. Yang kedua, yang dijemput itu bukan saja pengkritik, Saudara Zawazi. Yeah. Dia adalah orang yang membuat provokasi, tuduhan jahat, fitnah dan berbagai lagi. Kita boleh saja untuk mengkritik. Saya kira kita pun ini sekarang mengkritik kerajaan. Kita juga sekarang sedang menegur dan mengkritik. Tetapi watak-watak itu bukan sekadar mengkritik, menghina peribadi, memainkan isu ekstrim agama dan bangsa dan berbagai lagi. Takkan ini yang dipanggil oleh RTM? Takkan dengan semudah itu? Tidak ada penerbit ke ataupun pengkaji researcher di situ boleh tahu nama dan watak dan muka dia pun dikenali di seantero alamanya. Dia itu siapa? Dan tiba-tiba dipanggil dan diberikan tempat dengan begitu baik, walaupun setelah pada itu dibatalkan, termasuk dengan program di kementerian pun dibatalkan. Saya tahu, saya pun dimaklumkan, dihubungi dan dimaklumkan bahawa ianya dibatalkan. Cuma kenapa tidak ada penjelasan sehingga memberikan kepada masyarakat awam, terutamanya para pengkritik itu, bahawa ianya telah pun digantikan dengan orang lain. Dan ini memerlukan kepada, contohnya dalam bidang agama, memerlukan kepada koordinasi yang baik daripada pejabat menteri agama. Sepatutnya ada pool ustaz-ustaz. Anda ingin dapatkan jemputan, ini adalah senarai nama yang kami boleh berikan untuk jangka waktu masa yang ini, yang sangat fragile ini. Anda perlukan ada senarai nama, kita boleh bagikan. Bahkan menteri agama ataupun pejabat menteri agama boleh menaja ustaz-ustaz itu, kerana kadang-kadang mereka perlu untuk ada honorarium untuk hadir ataupun untuk bergerak waktu dia bekerja dan sebagainya. Bahkan kita kata, yang ini kami akan bayar dan anda ambil ustaz daripada senarai kami, daripada pool ini. Tapi tidak juga berlaku. Dan saya di peringkat awal, Saudara Zawazi, saya jumpa dengan tokoh-tokoh di sini dalam berkaitan dengan agama dan yang lain, kata tak bergerak lagi ni Datuk, tak bergerak lagi Syekh, tak bergerak lagi Ustaz. Kita sedang susun, nak bergerak ni. Tuk dah 5 bulan tak bergerak langsung. Saya ingat dia kata dah nak bergerak tu macam minggu depan. Kan? Ataupun lagi 2 minggu. Ini dah masuk bulan yang ke-5, nak masuk bulan yang ke-6 pun masih lagi tak. Saya mohonlah supaya, kadang-kadang orang marah, orang kata ish, bagi watak-watak muda, orang-orang muda ini ada pengalaman ke tidak. Masalah bagi yang senior pun tak bergerak juga. Kan? Bagi yang ni, jangan takut untuk berikan. Macam kalau bagi pada sesiapa orang-orang muda, berikan mereka satu cabaran, bagi mereka katakan setahun kontrak, anda perlu buat begini-begini, kalau tidak kita bersetuju, anda akan ditukarkan dengan orang yang lain. Kerana itulah semangat muda, semangat orang-orang yang muda yang boleh bekerja dengan cepat, dengan menghormati tanggungjawab, sumbangan dan juga role orang-orang yang lebih senior dan yang boleh berpengalaman. Tetapi kalau jangan takut, kerana nanti yang ni nak kena jumpa sana, nak kena uruskan cucu, nak kena uruskan keluarga, nak kena ini. No. Kita bukan ada masanya kita untuk hal itu dah. Berikan kesepaduan antara tenaga muda dan tenaga berpengalaman, dan jangan sama sekali tidak mempunyai idea. Sebab itu mereka yang berada di situ, kerja mereka adalah untuk membuat satu vision, membuat polisi dan menggerakkan. Ada orang, Saudara Zawazi, dia adalah seorang yang boleh melaksanakan kerja. Bagi arahan pada dia akan laksanakan dengan tip-top. Tetapi kalau bagi pada dia untuk berfikir, dia tidak ada vision, dia bukan visioner. Dia bukan pemikir.
menyusun kenapa boleh ini, kenapa tak boleh ini, kenapa perlu di sana, kenapa perlu bercakap tajuk ini. Dia tak boleh berfikir itu. Dia hanyalah kalangan kumpulan pelaksana. Dia bukan dalam kumpulan yang memikirkan apa yang do and don'ts. Sebab Ya. itu pilih orang yang mampu berada di atas itu, yang mampu berfikir, dan jangan sama sekali berfikir untuk bergantung 100% kepada aura Perdana Menteri ke-10 PMX. Ya, setuju. Yang ini rosak sebab dia satu kumpulan. Anda buat masalah di kementerian itu, okey, orang akan jadikan dia sebab dan untuk menghentam kepada Perdana Menteri, kerana yang lantik dia, yang cadang nama dia itu untuk dilantik kepada Agong adalah dia. Secara indirect ataupun direct memang akan memberikan impak dan dampak kepada Perdana Menteri. Oleh yang demikian, lantik orang yang benar-benar mampu kerana ia digaji. Kalau dia pro bono yang lain, ia digaji dan lantik orang yang mampu bekerja, bukan sekadar seat warmer. Saya selalu bagi tahu, jangan lantik pemanas tempat duduk sahaja, seat warmer. Kerana ia tak akan memberikan manfaat kepada sesiapa pun, melainkan diri dia. Dia seronok, dia dapat lantikan, dia dapat gaji, dia dapat pegawai, dia dapat facilities, kemudahan. Akhir sekali, kerja apa pun satu tak terjalan dengan. Tapi ada juga di antara mereka, doktor, yang mengatakan bahawa kenapa nak kecoh-kecoh sangat, baru 5 bulan bagi peluang untuk kami merancang dan sebagainya. Rasanya 5 bulan itu dah terlalu lama, doktor, kalau ikutkan rakyat, apa yang rakyat inginkan. Sedangkan 22 bulan pun kita pernah ditumbangkan melalui langkah syaratan pada tahun 2020. Okey, hashtag yang diberikan oleh mereka di luar sana adalah tak serik-serik. Okey? Tak serik, tak tahu serik, tak tahu nak belajar apa yang pernah berlaku sebelum ini, bagaimana kita diruntuhkan dan dijatuhkan. Okey, bercakap tentang diruntuhkan dan dijatuhkan ini. Apabila sesuatu itu berlaku, apabila komunikasi tidak memainkan peranan yang penting, terutamanya dalam sentimen Melayu dan sebagainya, dibimbangi langkah syaratan akan berlaku lagi. Okey, itu bukan satu doa, tetapi itu bukan satu peringatan kepada kerajaan yang ada pada ketika ini. Tetapi apa kita lihat adalah Putrajaya dilihat seolah-olah bisu, buta dan pekak dalam banyak benda yang membuatkan ramai mengatakan bahawa bukan komunikasi tak buat kerja, tapi tak cukup. Dia menjadi tak cukup. Okey, jadi dibimbangi berlaku lagi deep state ataupun kudeta kerajaan perpaduan ini. Terakhir daripada doktor, silakan. Pertama, ia bukan satu peringatan, Saudara Zawazi. Ialah satu realiti. Ia diakui oleh Perikatan Nasional bahawa mereka sedang bergerak untuk menjatuhkan kerajaan ini. Betul. Bahkan Perdana Menteri mengakuinya. Perdana Menteri menyatakan kalau nak buat, anda bukan deal dengan kerajaan yang lain. Anda sedang, you are messing with the wrong person, with the wrong prime minister. Itu yang dia sebut dalam Kongres PKR ketika hari itu. Bermaksud Perdana Menteri, kerajaan dan seluruh daripada kita mengakui bahawa memang sedang berlaku pergerakan ke arah merubah kerajaan melalui style langkah syaratan dahulu. Maka amat dangkal, amat tidak cerdik, amat, minta maaf saya katakan amat bodoh sekiranya mengetahui hal itu akan berlaku dan mungkin berlaku secara pasti dan tidak bergerak untuk melemahkan pergerakan itu melalui penerangan. Sebab akhirnya mereka mungkin boleh dapat melebihi 112 nanti kalau dikumpul sana dikumpul sini. UMNO pun sebahagian ahli parlimen UMNO yang cenderung pada Perikatan Nasional seperti bekas Menteri Sabri Wikasyong sudah mula menyerang daripada dalam kerajaan ini. Di mana yang bercakap adalah adalah Anthony Loke. Di mana jentera kerajaan dalam mempertahankan Anthony Loke? Secara strategik ada buat? Tak ada. Anthony Loke terpaksa untuk menjawab secara peribadi, secara terbuka. Di mana perbincangan-perbincangan dipanggil di RTM pakar-pakar dalam bidang ini untuk menjelaskan, untuk dibincangkan. Dan katanya tidak cukup apa semualah. Dulu untuk menjatuhkan kerajaan dahulu, Perikatan Nasional dan UMNO dahulu, yang digunakan oleh Pakatan Harapan adalah media sosial, bukan ada RTM. Betul. Tapi dalam pilihan raya menang juga. Kalau Perikatan Nasional, PAS dan juga Bersatu itu, khususnya PAS boleh menggunakan media sosial, media alternatif untuk menggugah kerajaan ini. Anda ada dua pilihan. Anda ada media rasmi dan anda ada media alternatif. Kenapa tak gunakan dua-dua? Kalau mereka gunakan media alternatif, kenapa anda tak gunakan media alternatif yang sama yang anda pernah gunakan sebelum daripada ini? Dan ditambah dengan media rasmi. Kenapa tak boleh macam tu? Kenapa beralasan sahaja? Ada cara, dan ramai orang sudah hadir, lebih ramai daripada saya seorang. Ada yang lain boleh memberikan idea. Tiba-tiba malam ni bincangkan isu Anthony Loke muncul dekat RTM. Katakan Anthony Loke punya malam dalam jangka masa setengah jam, sejam, menteri beri arahan buat malam ni, panggil sekian-sekian, ulas. Apa masalah?
telefon Ya. kepada pengarang dan penerbit di Awani ke di TV3, minta tolong jemput ni, apa masalah? Ya. Kenapa mesti yang nak rasa jentera itu mesti dalam keadaan yang begitu besar, begitu juta-juta, puluh juta? Ada step dia. Tak boleh Ya. mampu 100%, gunakan 10%, 20%, nampaklah pergerakan. Takkan saya yang bidang politik, sains politik, pengajian Islam, Quran Sunnah yang nak kena ajar. Saya ingat ada orang yang lebih pandai, dan itulah yang berlaku. Saya belajar banyak daripada media bagaimana di Indonesia ketika saya buat kaji berkaitan dengan mereka. Terlalu cepat. Bahkan Ya. penyokong Jokowi itu menggunakan dengan media alternatif berbanding dengan media mainstream, dan mereka berjaya dengan sangat-sangat berjaya. Baik Doktor, soalan terakhir daripada saya. Tadi kata terakhir, ini ada satu lagi soalan terakhir. Tercetus dalam minda saya, ini soalan bonus untuk Doktor. Ada suara-suara di luar sana yang mula mengatakan bahawa Dr. Abu Hafiz ini bersuara untuk isu-isu ini adalah kerana mungkin tak puas hati, tak dapat jawatan dan sebagainya. Itu merupakan, bagi saya, ia merupakan satu kenyataan yang sangat kelakar dan sangat dangkal. Tapi saya nak dengar sendiri daripada Doktor juga. Apa yang Doktor nak katakan, respon tentang suara-suara sedemikian? Baik, Alhamdulillah. Soalan ni saya ingat bukan kali pertama, dan ramai jugalah yang cuba untuk menyindir. Pertama, Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan saya rezeki dan juga peluang untuk mengajar dan sebagai seorang pensyarah kanan. Baik. Itu lebih daripada cukup, pertama. Dan yang kedua, dan saya lebih gembira. Saudara Zawazi, saya melalui beberapa parti politik saya masuk, dan saya berada pada posisi yang sangat strategik dan juga tinggi. Dan Alhamdulillah, saya mengambil pengalaman. Ada yang mungkin tidak bersetuju, tapi setiap pengalaman itu memberikan manfaat dan juga pengajaran buat saya. Dan setelah daripada saya keluar daripada politik aktif, dan sekarang ini saya tidak ada parti politik, saya tidak menyertai mana-mana, saya berkawan dengan semua orang, saya memberikan pandangan, saya memuji dan saya mengkritik. Saya memuji dan saya mengkritik. Alright? Dan apa yang saya nak beritahu adalah saya lebih tenang, Alhamdulillah. Dan kalau katakan untuk bangun lebih awal, kita tahajud ke dan sebagainya, kita tak berfikir. Kadang-kadang orang politik ni dia ada 2-3 phone. Dan habis masa dengan untuk phone tu dalam 24 jam orang tak berhenti daripada berbincang. Baik, kembali kepada soalan. Sekarang ini yang mengkritik kerajaan dan juga penerangan ini saudara Zawazi juga. Adakah saudara Zawazi juga menunggu untuk dilantik mana-mana? Tidak juga. Tidak sekali-kali. Saya ada lihat seorang aktivis, saya pun tidak kenal, saya jauh saja, di Twitter, seorang adalah dianggap sebagai sekal dekat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik. Okay? Dan juga mengkritik dalam isu penerangan ini dalam lebih keras, dan yang bising berkaitan dengan jemputan di RTM, yang bising dengan jemputan ini semua datang daripada parti PKR. Dan mereka dah berada di tempat yang sangat baik. Dan adakah nak dikatakan bahawa mereka juga ni? Anda ada, setelah dengan kritikan saya, kalau kritikan saya salah, tak payahlah ambil manfaat. Tak payahlah pedulikan saya sama sekali. Katakan bahawa penerangan kami lebih kukuh dan kuat, tak ada masalah. Go on. Kita akan tengok apa yang akan berlaku di penghujungnya. Dan telahan-telahan perbincangan kita, saudara Zawazi, semenjak daripada 2 bulan lepas, adakah ianya ternafikan dan tidak terjadi? Ia terjadi. Kerana bukan kerana kita tahu benda yang gaib. Kerana ini semua telah pun kita pelajari pada 22 bulan. Ini adalah resepi yang sempurna dan baik untuk menjahanamkan sesuatu. Jadi, apa saya katakan, ada manfaat, dan saya ni bincang secara terbuka. Ada idea saya yang mana-mana Kementerian Penerangan nak ambil semua, tak memberikan kredit kepada saya, pun boleh, tak ada masalah. Saya punya fokus adalah kerana saya menulis PhD saya dalam politik, Islamic Political Thought, pemikiran Islam. Saya ada pengajian Islam dan saya juga latar belakang dalam sains politik. Bukan purely berkaitan dengan pengajian Islam. Saya ada latar belakang tentang sains politik, dan saya juga adalah pengajian Islam, khususnya dalam pengajian hadis. Maka saya memberikan daripada sudut kepakaran pengajian saya. Sebab itu perbandingan antara apa yang berlaku di Indonesia, tabiat politik yang berlaku di Indonesia, belajar dan lihatlah bagaimana media dan penerangan di Indonesia berjalan. Kita selalu menganggap bahawa Indonesia itu jauh keterbelakang daripada kita. Tengok apa yang berlaku. Mereka ada banyak tokoh-tokoh media yang boleh panggil mana-mana tokoh negara sampai kepada presiden
wakil presiden, menteri Menko, menteri koordinator ataupun menteri kanan kalau dalam bahasa kita, dan orang yang sama sekali sedang berkontroversi dengan cukup dahsyat. Yang berlaku adalah mereka boleh manfaatkan dan melawan segala dakwah-dakwah yang berlaku itu dengan begitu baik. Saya sebutkan, Jokowi tidak mempunyai penerangan kerajaan sebab dia ada seperti RTM, dia ada juga radio televisyen Indonesia, dia ada juga, dan dia tak gunakan itu secara meluas. Dia ada sebagai contoh Cokro TV yang ini dipenuhi dengan berbagai genre penerangan kerajaan. Ada yang secara sarkastik, ada yang orang profesional, ada komedian, ada satira, ada orang agama dan berbagai lagi. Sebab itu yang saya katakan, idea itu timbul dan tumbuh datang daripada pengalaman dan juga apa yang saya lalui daripada kajian saya. Sebab itu orang nak kata apa, kalau kita tak buat kerja, tak bagi nasihat pun salah, kita bagi nasihat pun salah. Dan sepanjang saya memberikan kritikan, saya tak seperti orang lain yang maki hamun secara terbuka. Saya cuba untuk berlapik dan memberikan pandangan. Bahkan saya daripada masa ke semasa, saya sendiri memberikan pandangan dan nasihat saya secara terus kepada ketua eksekutif, kepada Perdana Menteri yang ke-10 sendiri, dan juga yang lain dan yang lain-lain, pada kawan-kawan dan menteri-menteri yang lain. Nak terima, nak dengar, terpulang. Nak dengar dan terima, terpulang. Tak mau, sudah. Nanti kalau berlaku apa yang kita jangkakan, jangan salahkan orang lain melainkan diri anda sendiri, kerana telah pun diberikan peringatan. Dan ingat lagi sekali yang terakhir, yang memberikan nasihat dan penerangan itu dan juga masukan itu bukan saya. Majoritinya adalah daripada penyokong dan ahli dan kepimpinan parti anda sendiri. Kepimpinan parti anda sendiri. Saya lihat yang sudah mula untuk bersuara dan memberikan secara lebih gamblang ataupun secara lebih direct itu adalah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah. Yang dahulu berada di dalam kerajaan juga, yang sebagai menteri. Adakah tuduhlah juga kepada beliau? Tapi saya memberikan pandangan tersebut dan beliau juga memberikan tersebut, bermaksud ini merentas parti, merentas latar belakang kepartian. Ini perlu untuk diambil serius. Dan satu benda, kadang-kadang kepimpinan ni dia okey nak dengar, nak terima. Tapi penyokong-penyokong ni dia lebih sudu daripada kuah. Dia nak pertahankan bos dia sampai marah semua orang yang menegur. Dan nak tegur, yang ini salah, ini perlu diperbaiki. Awak buat apa? Selama ni kita buat. Nanti dulu. Itu bezanya, awak berada di sana dan awak ada kuasa. Kami memberikan input, awak tengoklah yang mana terbaik. Panggillah orang-orang yang mengkritik itu, tengok dan jelaskan. Masalah terbesar, awak pun gagal dalam penerangan kepada kerajaan. Awak pun gagal penerangan sesama di dalam parti-parti komponen anda. Akhirnya, berkelahi sesama sendiri kerana apa? Gagalnya komunikasi yang baik antara sesama kawan. Pertama, dan komunikasi melawan musuh yang berada di luar. Sebab tu jangan ego. First, ia bermula dengan jangan sama sekali ego. Okey, undukkan diri sebab semua daripada kita ada kelemahan dan ada kelebihan. Saya pun pandangan saya tak semestinya betul 100%. Ada orang boleh jawab pandangan saya, silakan. Kalau saya boleh untuk tarik balik, saya tarik balik. Tapi masalahnya adalah setakat ini telahan-telahan dan bacaan-bacaan kita itu memberikan manfaat apabila ia betul-betul terjadi dan sepatutnya boleh untuk dielakkan daripada peringkat awal sekali. Baik, itu dia diskusi kita bersama dengan Dr. Abu Hafiz Salahuddin yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Al-Quran Sunnah Universiti Islam Antarabangsa. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama kita dalam Respon. Panjang betul kita berbicara pada episod kali ini, semoga memberi manfaat kepada rakyat Malaysia di luar sana, dan kami di Next Step mengucapkan selamat berjaya kepada Dr. Teruskan memperjuangkan agama bangsa dan negara dan berkata benar walaupun kadang-kadang sakit telinga, panas telinga untuk mendengar dan menerimanya. Terima kasih Dr. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang insya-Allah. Sama-sama, jumpa lagi insya-Allah. Baik, para penonton. Baik, selamat kepada para penonton. Kami di Next Step juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dapatin kepada anda. Terus menyokong kami di Next Step TV. Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi.